Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tingkatan 1, kita dah sampai kepada pelajaran yang ke-10. Di bawah tajuk hadis sumber hukum. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif bagi pembelajaran tajuk ini, iaitu pertamanya mempelajari maksud, komponen dan peranan hadis. Maksud hadis, komponen hadis dan peranan hadis itu dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Yang kedua, mengetahui tentang pengelasan hadis. Kita nak tengok hadis-hadis tu ada yang berbeza-beza, ada nama-nama tertentu bagi hadis-hadis tadi. Yang ketiga, menjawab soalan kehebat. Soalan kehebat yang Ustaz petik dari buku teks dan Ustaz sediakan jawapan untuknya. Yang keempat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Di bahagian bawah video ada soalan yang Ustaz sediakan untuk para pelajar sekalian menjawabnya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita lihat pengenalannya, iaitu hadis ini dalam Al-Quran ini atau dalam Islam ini ada 4 sumber hukum. 4 sumber hukum dalam Islam, iaitu pertama Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Al-Quran, sebagaimana kita tahu, kitab suci Al-Quran, hadis yang akan kita belajar nanti. Ijma' ini merupakan kesepakatan para ulama. Ulama bersepakat melalui dalil-dalil yang difahami oleh para ulama, maka mereka bersepakat tentang satu hukum, ini dipanggil sebagai ijma'. Qiyas iaitu suatu hukum yang diambil berasaskan kepada hukum yang lain, kepada perkara yang lain, tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama, lalu dikiaskan hukum tersebut kepada hukum yang baru. Seterusnya, hadis dijadikan panduan oleh para ulama untuk memahami dengan lebih jelas maksud isi kandungan Al-Quran. Kadang-kala isi kandungan Al-Quran kurang jelas, maka perlu kepada hadis untuk menjelaskan lagi, mendetailkan lagi apa yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita lihat pula kitab hadis rujukan utama. Dalam dunia Islam ada banyak kitab hadis. Tapi antara rujukan yang paling utama ialah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini yang paling utama. Kemudian diikuti oleh Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ustaz nak highlightkan sedikit pada perkataan Jami' At-Tirmidzi. Perkataan Tirmidzi dalam bahasa Arab boleh dibaca dengan beberapa bacaan, iaitu boleh dibaca dengan Tirmidzi, boleh dibaca dengan Turmudzi, boleh dibaca dengan Turmudzi, tetapi tidak dibaca dengan Tarmidzi. Tak dibaca dengan Tarmidzi. Baik. Itu sebagai satu nilai tambah sahaja. Maksud hadis dari sudut bahasa maknanya ialah kata-kata atau baharu. Kata-kata, kalau kita sebut hadisun nafsi, itu kata-kata dalam diri. Ataupun diguna juga untuk menunjukkan makna baru. Dari sudut istilah, suatu yang disandarkan kepada Rasulullah sama ada berbentuk percakapan. Makna kita kata Rasulullah cakap macam tu. Itu jadi hadis. Atau perbuatan, apa-apa saja perbuatan Rasulullah, maka dipanggil sebagai hadis. Yang ketiga, pengakuan atau kita kata perakuan. Rasulullah memperakui suatu, maka itu dipanggil sebagai hadis. Dan juga sifat. Sifat yang ada pada diri Rasulullah itu, juga dikatakan sebagai hadis. Baik. Kunci ilmu hadis turut dikenali sebagai nama as-sunnah atau al-khabar. Ni kalau jumpa dua perkataan ini, as-sunnah dan al-khabar, ia memberi makna sama dengan hadis.
komponen hadis. Komponen yang pertama kita panggil sebagai sanad. Sanad ini terjemah bahasanya adalah sandaran. Dari istilah rangkaian perawi yang menyampaikan suatu matan hadis. Rangkaian perawi yang menyampaikan suatu matan hadis. Okey, kita pergi dulu, nanti Ustaz akan jelaskan lagi. Yang kedua adalah matan. Tadi kita kata sanad. Yang kedua adalah matan. Apa dia matan? Matan dari sudut bahasa memberi maksud sesuatu yang jelas dan zahir. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Baik. Kita lihat contoh. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, setakat ni dulu. Yang ini himpunan ramai-ramai ni, ini kita panggil sebagai sanad. Setiap orang ini kita panggil ia sebagai perawi. Sebab tu dah disebutkan bahawa himpunan perawi ini kita panggil sebagai sanad. Himpunan perawi kita panggil sebagai sanad. Kemudian selepas itu, ditulis berkaitan dengan sanad itu, maka datanglah kata-kata atau apa-apa cerita berkaitan dengan Rasulullah tadi. Lalu disebutkan. Di sini contoh. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idhastunfirtum fanfiru. Ini kita panggil sebagai matan. Apa dia matan? Iaitu teks hadis yang datang atau diletakkan selepas daripada sanad. Baik. Terus, perkataan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih memberi makna, muttafaqun alaihi memberi makna hadis yang disepakati dua ulama hadis terkemuka, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan makna Imam Bukhari dan Imam Muslim ini mengatakan hadis itu sahih. Bila kedua-duanya mengatakan sahih, maka digunakan dengan istilah muttafaqun alaih. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Apa peranan dia? Iaitu menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, Quran ada sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumusy syahra falyasum. Okey. Maksudnya siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan, iaitu anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa, maka wajiblah dia berpuasa. Okey, itu ayatnya. Dalam hadis cerita apa? Dalam hadis nanti diceritakan, iaitu sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Minta maaf, ni ayat dah ada terbalik sikit ni. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berbuka puasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Makna berhari rayalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Makna hadis ini merupakan perincian kepada, hadis ini merupakan ulangan atau penegasan menguatkan hukum yang telah terdapat dalam Al-Quran. Ustaz baca sekali lagi hadis ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Kemudian peranan hadis yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran. Memperincikan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran sebut sikit je. Wa aqimus salah. Dirikanlah solat. Macam mana nak dirikan solat? Tak tahu. Quran tak pernah cerita tentang perincian solat. Quran tak pernah cerita tentang berdiri macam mana, buat itu, buat ini. Tak pernah diceritakan oleh Quran. Maka perlu kepada adanya hadis. Hadis pun berceritalah tentang apa yang diperintahkan oleh Al-Quran ini secara lebih terperinci. Kita lihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli.
solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Jadi, bagaimana Rasulullah solat diperhatikan oleh para sahabat dengan begitu baik dan dapatlah mereka mendapatkan huraian terperinci, seolah-olah dihuraikan secara terperinci oleh Rasulullah, dan ia dikira sebagai suatu hadis yang mana ayat Quran yang tak jelas tadi, yang tak diperincikan tadi, telah diperincikan oleh hadis. Jadi memperincikan isi kandungan Al-Quran. Tengok yang ketiga, menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Hukum ni tak disebut dalam Quran, tapi datangnya hadis bercerita tentang hukum tersebut. Apa hadisnya? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah memerintahkan kami dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan mencegah kami 7 perkara. Ada banyak perkara, tapi kita ambil di hujung. Wa nahana an khatamidz zahabi wa lubsil harir. Okey. Dan Rasulullah mencegah kami daripada memakai khatam, iaitu cincin emas. Ini bagi lelaki. Lelaki tak boleh pakai perhiasan emas. Walubsil harir, dan tidak boleh memakai sutera. Juga lelaki tak boleh pakai sutera. Perempuan boleh pakai emas, perempuan juga boleh pakai sutera. Okey. Kemudian kita lihat pengelasan hadis. Hadis ni ada beberapa jenis. Iaitu hadis yang pertama, hadis berbentuk percakapan. Iaitu suatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah bercakap. Maka ini dipanggil hadis percakapan. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak dia. Iaitu wa khuluqul Islam, dan akhlak Islam ialah malu. Sebab tu dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahawa fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu mahu. Maknanya ialah kalau orang tu tak malu, dia boleh buat apa sahaja. Dia tak rasa itu melanggar perintah Allah, tak rasa itu Allah tak suka, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, dia buat tanpa rasa malu. Tu orang yang tak ada malu. Tapi bagi orang yang ada malu, mereka cepat merasa malu bila melanggar perintah Allah. Baik, terus. Yang kedua, iaitu perbuatan. Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia buat apa? Yastanji bil ma. Rasulullah beristinja dengan menggunakan air. Kita ni kalau sebut istinja, kita nampak guna batu, guna kayu tak? Istinja ini kata umum untuk menunjukkan kepada makna membersihkan tempat keluar najis. Jadi salah satu alat yang digunakan oleh Rasulullah untuk beristinja ialah menggunakan air sebagaimana kita guna pada hari ini. Yang ketiga, dari sudut pengakuan atau persetujuan. Diam Nabi pada suatu perbuatan atau percakapan tanpa melarangnya. Ini dikira sebagai hadis juga. Rasulullah diam pun hadis juga. Hebat Rasulullah ni. Contoh, satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermain dengan anak patung di sisi Nabi atau di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kan Rasulullah, Sayyidatina Aisyah ini dia kahwin dengan Rasulullah ketika dia masih lagi kanak-kanak. Jadi kerana tu dia main anak patung. Okey. Wa kana li sawahibun yal'abna ma'i. Aku adalah beberapa orang sahabat bermain-main dengan aku, kecil-kecil sama-sama dengan aku lah, budak-budak macam aku lah. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu. Rasulullah ni apabila dia balik, kawan-kawan aku pun terperanjat dan menyuruh. Takut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut, segan dengan Rasulullah, maka mereka bersembunyi. Fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Lalu Rasulullah mengeluarkan mereka untuk bermain-main bersama-sama dengan aku. Maka di sini keluar satu hukum. Rasulullah tengok ada orang main anak patung ni. Anak patung ni, kita kalau kira patung lah. Patung ni sangat dilarang. Tetapi Rasulullah biarkan sahaja. Maka keluar hukum. Kalau patung
diguna oleh kanak-kanak untuk bermain, maka hukumnya jadi harus. Tapi kalau patung diguna bukan kanak-kanak, orang yang layak jadi mak budak dah. Ada lagi anak patung. Patung-patung ada lagi dalam bilik dengan teddy bear lah, macam-macam benda. Dia dijadikan hiasan dalam bilik tidur dia. Hukumnya haram. Hukumnya adalah seperti berhala. Tak boleh. Kalau ada benda tu, kena simpan. Ambil plastik hitam, letak dalam plastik, simpan. Mana tahu kamu nanti ada anak pula, dah kahwin, dapat anak, boleh buka balik untuk anak-anak main pula. Okey. Baik. Seterusnya, pengelasan hadis yang keempat, sifat. Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat peribadi Rasulullah. Karena Rasulullah SAW asyaddu haya'an minal azra'i fi khidriha. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Ini hadis berkenaan peribadi Rasulullah. Rasulullah ni sangat malu. Seperti anak dara malu dia. Seperti anak dara yang berada dalam bilik dia. Yang duduk di rumah dia. Dia malu, tak nak jumpa orang. Tambah-tambah kalau jumpa dengan lelaki dia malu. Ini Rasulullah pemalu. Ini gambarannya. Wa kana idza kariha syai'an, tetapi apabila Rasulullah marahkan sesuatu, arafnahu fi wajhi, kami nampak pada mukanya. Kami nampak pada muka baginda. Kami boleh lihat kemarahan itu pada muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni ada kalanya malu, ada kalanya bertindak tegas untuk mencegah perkara-perkara yang tidak disukainya. Perbandingan dari sudut ni, perbandingan ni nak cerita tentang ada 3 hadis. Ada 3 perkara. Al-Quran, hadis kursi, hadis Nabawi. Kita tengok Quran apa dia? Makna dan lafaz daripada Allah. Quran sebagaimana kita tahu, makna dia dan lafaz dia itu adalah daripada Allah SWT. Allah turunkan sebiji macam tu. Okey. Hadis kursi, makna dan lafaz, makna dari Allah, lafaz dari Rasulullah. Ingat ni. Makna daripada Allah, lafaz daripada Rasulullah. Makna Rasulullah tolong cakap. Tu maksud dia. Hadis Nabawi, makna dan lafaz daripada Rasulullah. Apa yang Rasulullah cakap dari dalam dirinya, walaupun ianya adalah yang telah pun diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Jadi ini 3, Al-Quran, hadis kursi, hadis Nabawi. Perbandingan dari sudut ganjaran. Al-Quran ini pahala setiap huruf yang dibaca. Kalau kita baca Quran, dapat pahala pada setiap huruf yang kita baca. Bismillah, ada. Alif Lam Mim, dapat 3. Hadis kursi dan hadis Nabawi, dia tidak dikhususkan kalau baca, semata-mata baca dapat pahala, tak. Tapi pahala mempelajari dan pahala beramal dengannya. Istimewanya Quran, baca saja, tak faham apa-apa, dapat pahala. Okey, perbandingan martabat. Al-Quran sahih tanpa keraguan. Makna Quran ni semua betul. Hadis kursi dan hadis Nabawi terbahagi kepada sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Sahih ni betul-betul diyakini. Hasan kurang sikit. Dhaif ni agak lemah-lemah sikit. Mungkin perawinya agak kurang dipercayai. Ada kelemahan pada perawinya. Maudhu' ini reka. Ini bukan hadis. Walaupun dinamakan hadis maudhu', tapi sebenarnya dia adalah bukan hadis kerana dia adalah rekaan orang yang tidak bertanggungjawab. Perbandingan di sudut keperluan berwudu. Al-Quran wajib berwudu apabila memegang dan membawanya. Kalau bawa Quran, pegang Quran, kena ada wudu. Hadis kursi dan hadis Nabawi tidak wajib berwudu apabila memegang dan membawanya. Tapi elok kita berwudu. Kenapa? Kerana memuliakan hadis Nabi ataupun memuliakan hadis kursi. Bukan wajib, tapi elok kita berwudu. Al-Quran wajib kalau nak pegang dia kena ada wudu. Contoh hadis kursi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Rasulullah bercerita bahawa Allah SWT berfirman, tapi Rasulullah yang sebut kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam itu pahalanya untuk dia, kecuali puasa. Setiap amalan tu untuk kebajikan kita, kecuali puasa. Allah kata,
Sesungguhnya puasa itu untuk aku. Aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Antara maksudnya ialah pahala puasa kita tidak diketahui oleh para malaikat. Hanya Allah yang mengetahui pahala puasa yang kita lakukan. Soalan keempat. Terdapat segelintir golongan yang menolak hadis. Pada pandangan anda, apakah kesan sekiranya hal ini tidak dibendung? Okey. Jawapan yang saya berikan, melahirkan golongan yang tidak beramal dengan ajaran Islam yang sebenar. Kalau dah tolak hadis, apa yang nak diamalkan? Kerana banyak huraian Al-Quran itu daripada hadis. Okey. Kerana hadis banyak berfungsi untuk menjelaskan makna Al-Quran. Okey. Kesannya ibadat-ibadat tidak lagi sempurna. Kesimpulannya, kita hendaklah yakin dengan semua sumber perundangan Islam supaya selamat di dunia dan di akhirat. Ustaz baca sekali lagi. Melahirkan golongan yang tidak beramal dengan ajaran Islam yang sebenar. Kerana hadis banyak berfungsi untuk menjelaskan makna Al-Quran. Kesannya, ibadat-ibadat tidak lagi sempurna. Kesimpulannya, kita hendaklah yakin dengan semua sumber perundangan Islam supaya selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, sebagaimana biasa kita dah sampai kepada penutup. Jangan lupa share dan subscribe video. Share video dengan orang lain supaya orang lain juga dapat manfaat dan dapat belajar, kita dapat pahala. Dan akhirnya Ustaz sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.